Talk Show. Kembali lagi kita dalam Titi Pahang Show 2024 ni pasti menjanjikan topik-topik yang lebih menarik dan lebih hangat. Tak gitu Syuib? Betul. Jadi dengan Syuib kita nak ucapkan selamat tahun baru kepada rodong-rodong kita kan. Jadi rodong-rodong kai, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Kalau nak apa Syuib? Tajuk-tajuk yang topik-topik yang menarik lagi kan. Jadi hari ni kita ada siapa Syuib? Alright. Kita ada special bawa sempena tahun baru ni. Yelah kita berazam semestinya lah semua orang mesti nak rasa hidup mewah kan. Sambil-sambil hidup mewah tu mestinya kita kena keluarkan zakat. Jadi kita bawa special khas untuk korang, orang paling atas sekali dekat zakat Pahang ni. Kita ada Datuk Haji Halidan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Datuk. Jadi berapa lama dah Datuk duduk dalam zakat Pahang ni? Oh, saya ingat kalau penonton ni tengok wajah saya ni memang boleh bayangkanlah lamanya tu. Senior, maknanya habis dah semua, boleh kata putih semua dah. Ya? Dari janggut, dari rambut. Jadi itu membayangkan lama dan memang betul lah lama Syed. Lama tu saya di zakat ni dah 27 tahun. Ui lama. Wah. Makna kata tengok je muka Datuk dah tahu dah memang zakat Pahang punya orang lah ni Tu bukan diri lah orang kata dah. Tapi selain daripada tu saya dapat tahu Datuk bukan setakat urus zakat, ada juga urus benda lain. Apa dia tu Datuk? Yalah, bila dah orang lama ni macam-macam lah kita urus. Saya, kalau kat ni kita duduk kat masjid, saya urus masjid ada. Adalah aktiviti lain macam rumah anak yatim, ada. Dan dalam kerja ni pun ada satu bahagian lagi yang ditambah lah. Selain pada zakat ni, ada wakaf. Nanti kita boleh cerita sikit juga. Okey Datuk, bila kita bercerita pasal zakat ni, siapa yang terlibat dengan zakat tu sendiri dan cara-cara kita nak bayar dia dan juga penerima zakat tu macam mana? Memang betul. Bila kita cerita pasal zakat ni sebenarnya kepahaman umum lah. Orang tengok bila zakat ni orang kata zakat fitrah. Kan? Itu yang kita dengar kan. Jadi sebenarnya zakat ni pembahagian dia ada dua. Zakat fitrah tu dikatakan zakat badaniah. Zakat badan lah. Maknanya setiap badan yang menyawa wajib kena keluarkan zakat. Tapi di sana ada satu lagi zakat yang mungkin maksud kita di sini adalah zakat harta. Jadi zakat harta ni maksudnya apa? Zakat yang diwajibkan kepada kita ni harta-harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang yang tertentu. Ada tiga kali tertentu kat saya. Jadi maknanya harta tentu ni bukan semua harta yang wajib dizakatkan. Ya? Kereta tak kena zakat kecuali kalau kereta tu digunakan untuk menjana pendapatan, baru ada tu wajib zakat di situ. Selain pada tu yang biasa yang kita dengar ialah zakat duit simpan, zakat ke emas, perniagaan, gaji kita. Ya, inilah harta-harta yang diwajibkan zakat. Jadi kalau tanya siapa yang kena bayar keluarkan zakat ni, orang-orang yang ada harta yang macam ni lah. Tetapi dia bersambung dengan syarat-syarat tertentu. Bila syarat tertentu ni, sebab ni rukun Islam ya, jadi dia ada syarat. Kalau tak cukup syarat ni tak wajib pun zakat. Syarat dia apa? Syarat dia Islam, merdeka. Apa makna mereka? Dia bebas menggunakan harta dan di sana ada sempurna milik, memang betul harta kita. Lepas tu ada cukup nisab, cukup haul tempoh. Nisab ni yang menariknya. Nisab ni adalah had minima yang mewajibkan seorang berzakat. Jadi had minima ni kalau duit simpan ni RM25,000 lebih sikit. Jadi siapa ada duit tersimpan selama tempoh setahun, memang milik dia, walaupun duduk kat bank misalnya kata, dia bebas menggunakannya, itu milik sempurna. Islam, merdeka, baru dia wajib zakat. Faham. Tapi ada satu yang saya take note tadi yang Datuk kata tu, bukan semua harta yang kita gunakan tu wajib bayar zakat kan? Ya. Katalah seseorang tu dia melakukan bisnes dekat rumah dia. Ya. Adakah aset rumah tu dikira sebagai individu yang melayakkan dia untuk membayar zakat ke macam mana? Tidak. Dia tengok rumah ni kalau yang dia diami, yang dia duduki, itu tak kena zakat. Walaupun perniagaan tu dalam
Ya betul. Yang dizakatkan ialah perniagaan dia tu. Jadi kita kira lah perniagaan dia tu macam mana ya. Apa yang dikira dalam perniagaan dia tu? Macam mana hasil dia, keuntungan dia, hutang piutang dia apa semua. Dia ada kaedah khusus untuk pengiraan zakat perniagaan. Jadi tempat dia duduk tu sama ada sewa pejabat ke, sewa kedai ke, duduk rumah sendiri ke, itu tak ada sangkut paut. Kecuali dia masuklah dalam kos. Kalau dia menyewa misalnya kata sewa kedai, kos sewa tu apa semua termasuk dalam kos dia. Okey. Jadi kalau dia di rumah, free lah. Kalau orang buat online misalnya katakan daripada rumah, dia selamatlah dari sudut kos sewa-sewa menyewa tadi. Kata. Satu soalan yang pasal tadi 27,000 setahun. 25,000. 25,000 setahun. Jadi 25,000 tu maksudnya amount yang tak tergerak dalam akaun ataupun amount yang masuk dalam akaun selama setahun. Contohlah, ada dua situasi. Ada orang kaya ni ada 25,000 setahun. Memang duit tu dia tak gerak, memang dia simpan. Satu lagi, dia buka bisnes, duit tu sentiasa ada keluar masuk, tapi simpanan dia setakat dalam 1,000 je. Duit keluar masuk tu lebih daripada 25,000. Jadi macam mana? Adakah dia pun tergolong dia pengambil zakat? Ini kalau saya cerita benda ni, Syuib ni bila dia dah faham ni, dia boleh ceramah zakat ni. Kan? Baguslah soalan ni Jadi betul, dia ada dua keadaan tadi saudara Syuib Yang pertama, duit dia simpan tak bergerak. Jadi kalau tu jelaslah maknanya 25,000 tu yang kita kata nisab tadi. Dia nisab ni dia berubah-ubah lah mengikut nilai emas 85 gram emas harga semasa. Jadi sekarang ni 25,400 lebih. Jadi kalau dia tak bergerak duit tu sepanjang setahun, ya, haul dia tempoh setahun, memang duit tu tak bergerak, Islam dia kata lima syarat tadi, maka wajiblah dikeluarkan zakat 2.5% daripadanya. Ya. Yang kedua tadi adalah kalau duit tu keluar masuk. Ini biasalah kalau kita kan, awal bulan tinggi, tengah bulan rendah sikit, hujung bulan kosong. Jadi kalau itu keadaan dia, kita akan tengok baki yang terendah dalam setahun. Ya, kalau terendah dalam setahun tu ada masa tinggal RM100, RM300. Ya, lepas tu masa naik tinggi sampai lebihlah 25,000 misalnya katalah. Jadi kalau kes macam tu, dia fluctuate, dia berubah-ubah tu, maka akan dia tengok baki terendah. Jadi kalau baki terendah dalam setahun tu jatuh di bawah nisab, maka tak wajib zakat. Walaupun di hujung tu dia ada duit 50,000. Gitu. Maknanya perkiraan tu dikira berdasarkan tahunan lah kan? Ya betul. Tempoh setahun dia tu. Okey Datuk, seterusnya siapa yang layak menerima zakat tu? Okey. Jadi dia macam ni, tadi kita sebut ada orang yang mengeluarkan zakat, kemudian zakat tu masuklah dalam satu tabung ke apa semua, dan siapa pula yang akan menerima jadi yang menerima ni dipanggil asnaf zakat, golongan yang tertentu. Yang tadi saya katakan keluar kepada golongan tertentu. Yang tertentu tu siapa? Yang tertentu tu ada asnaf zakat. Jadi asnaf zakat ni ada 8 golongan, itu yang fakir, miskin, saudara baru dan sebagainya, fisabilillah dan sebagainya. Jadi itulah mereka-mereka yang tergolong dalam golongan yang tertentu yang berhak menerima zakat tadi. Jadi ada tukang orang yang mengeluarkan dan ada orang yang menerima zakat. Itulah cantiknya. Okey, maksudnya flow dia tu ada 8 Syuib maksudnya penerima tu ada 8 golongan. Contohlah satu soalan daripada saya. Dalam 8 golongan tu dia dipanggil asnaf. Family dia kalau kita bahasa sekarang atas lah, bukan B40 lah katakan. Melebihi had yang sepatutnya kan. Tapi anak dia tu seorang pelajar. Boleh ke mohon? Betul. Boleh. Dia dalam jenis-jenis bantuan zakat ni dia banyaklah. Macam belajar tu tergolong dengan Ibn Sabil, orang yang belajar ni semua kan. Jadi bantuan-bantuan zakat ni dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Pahang. Jadi tadi diperkenalkan saya tadi kerja di Pusat Kutipan Zakat. Pusat Kutipan Zakat kita di Pahang ni tukang kutip. Kita dah kutip zakat ni, terserah kepada Majlis Agama Islam Pahang lah yang mengeluarkan zakat ni. Jadi dia mengeluarkan zakat ni kepada dalam pelbagai jenis bantuan zakat lah. Yang kalau kita tengok dalam website Majlis Agama Islam Pahang tu, ada 19 skim bantuan zakat. Termasuklah yang belajar ni.
derma siswanya, atau bantuan awal sekolah pun ada, bantuan nak masuk universiti pun ada. Itu untuk pelajar-pelajar. Jadi walaupun dia daripada keluarga yang tadilah yang bukan B40 lah, dia berhak dapat itu atas kategori itu tadi. Dia tak melihat dari latar belakang keluarga pelajar. Dia tengok pada apa tujuan dia tadi. Misalnya ada di sini bagi anak-anak kita atau adik-adik kita yang hafal Quran, para hufaz ni ada. Kalau hafal 10 juzuk berapa, 20 juzuk berapa, 30 juzuk berapa, itu semua daripada duit zakat yang terkumpul lah. Yang tu semua boleh mohon dekat zakat. Boleh mohon di majlis agama, ya betul. Jadi soalan je, untuk mohon tu apa cara dia? Selain, adakah ada cara lain tak selain daripada pergi ke zakat, ataupun memang kena ke zakat juga? Sekarang sangat mudah lah ya. Memohon duit zakat ni boleh secara atas talian. Masuk ke laman web Majlis Agama Islam Pahang ni, di situ ada berbagai-bagai jenis bantuan yang boleh dipohon kat situ. Itulah bila dengar banyak sangat kepentingan dan banyak sangat zakat ni buat untuk masyarakat. Jadi ada terfikir juga yang jenis still tak nak bayar zakat kan. Jadi apa sebenarnya ganjaran kalau kita bayar zakat? Ada ganjaran akhirat macam mana tu? Yang akhirat tu kita tahulah tentulah dengan pahalanya. Sebab ini rukun Islam. Kalau kita tak buat, bagi orang yang wajib keluarkan zakat, cukup syarat tadi, itu berdosa besar kalau dia tak laksanakan kan. Jadi ganjaran akhirat tu dengan pahala apa semua itu dah janji Allah Ta'ala. Dan Allah janji bahawa orang yang mengeluarkan zakat ni dia tidak akan miskin, malah harta dia akan jadi subur, tumbuh, berkembang, ada keberkatan pada harta dia. Itu janjilah akhiratnya ya. Malah kesuburan tu di atas dunia lagi. Berapa ramai kalau kita tengok misalnya dalam laman web PKZ sendirilah, cerita-cerita bagaimana orang yang asalnya dia asnaf tetapi dapat bantuan zakat, kemudian akhirnya dia boleh mengeluarkan zakat pula. Maknanya nak tunjukkan berkat dan berkembangnya ni. Jadi tadi balik ke pada soalan tadi, apa tadi tentang nak tahu tentang macam mana dapat bantuan. Yes. Lepas itu tentang macam mana keberkatan ganjaran tadi, ganjaran. Okey, ganjaran di akhirat tu dah tertentu. Tapi di dunia lagi, alhamdulillah kita pun boleh mendapat sesuatu lah. Sebagai contoh, kalau seorang peniaga sekarang ni bayar zakat, kita sediakan satu kaedah promosi percuma kepada perniagaan dia. Kan orang sekarang ni kalau nak berniaga macam-macam lah, kita guna media sosial kan. Kita pakai TikTok lah, kita pakai Insta lah, semua tu. Tetapi dalam masa yang sama, kita di zakat pun kita offer memasarkan perniagaan itu secara percuma dalam satu platform yang kita ada dalam PKZ ni yang dinamakan BizZakat. So dalam BizZakat ni, kalau rajin ni, kalau sidang penonton yang ada, boleh type BIZZAKAT BizZakat. Kita akan dapat jumpa platform ini, iaitu satu directory di mana semua peniaga yang berzakat tinggi Pahang ni ada dalam tu. Malah bukan saja dia dah bayar zakat, kalau yang baru nak bermula pun dia boleh memohon untuk masuk situ. Kita bagi dia macam taraf perintis lah. Ya betul. Dia pahala akhirat tu dia dapat, tapi di dunia ni yang macam saudara Syuib tanya tadi kan, itu pun dia dah dapat ganjaran. Okey. Jadi kita ada banyak lagi soalan sebenarnya nak tanya ni. Stay tune dulu. Tengok iklan ni dulu. Sekejap kita sambung ya. Ada sebahagian dari kita yang telah tiada ibu bapa. Ada sebahagian dari kita tidak sempat berbakti kepada mereka. Walaupun mereka telah tiada, masih ada kebaikan yang boleh kita lakukan buat mereka. Assalamualaikum Mak. Hari ni Along datang. Along rindu sangat dekat Mak. Along minta maaf. Banyak lagi pengorbanan Mak yang Along tak sempat nak balas. Bila Mak dah tak ada,
Along rasa sedih, menyesal sangat sebab tak banyak kebaikan yang Along buat untuk mak. Along nak beritahu mak ni, setiap kali dapat gaji, Alhamdulillah, Along tak pernah lupa berwakaf atas nama mak. Ini sahaja hadiah yang Along mampu beri pada mak. Ya Allah, terimalah wakaf ini ya Allah. Limpahkanlah keberkatan atas amalan wakaf ini buat mak aku, dan masukkanlah mak aku ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alright. So banyak lagi soalan-soalan yang nak ditanya. Korang yang mana dah duduk dalam tu lama-lama, thank you so much. So kalau korang dah tengok iklan, korang nampak apa-apa pesanan tu, korang tahulah korang kena buat apa kan. Jadi kita ada banyak lagi soalan. First sekali kita nak tanya geng-geng muda ni, apa soalan dia geng? Okey Datuk, saya ada satu soalan. Anda katalah satu kumpulan golongan muda ni kan, yang baru bekerja ke ataupun mungkin dia dah setahun bekerja, dia tak tahu sama ada dia ni wajib ke tak wajib untuk bayar zakat. So macam mana perkiraan yang membolehkan golongan-golongan muda ni wajib bayar zakat? Alhamdulillah, kita kalau boleh, kita naklah generasi muda yang ada macam berfikir macam Mary cakap ni iaitu ada kesedaran. Saya boleh quote sikit macam mana kesedaran orang muda ni berlaku. Dia punya, kita kata macam wave lah pada masa PKP dulu. Masa PKP dulu, semua kita jangka kutipan zakat akan menurun. Sebab masa tu ramai orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan orang memerlukan bantuan zakat tu ramai. Itu yang berlaku. Kemudian apa yang berlaku ialah betul pada bulan Mac kita 18 Mac mula kan. Bulan April, bulan Mei tu memang orang banyak mohon zakat. Dan Alhamdulillah di Majlis Agama kita dapat proses sampai 70,000 pemohon untuk mendapatkan duit zakat pada masa itu. Orang susah Jadi menjelang bulan Ogos, September kita dah risaulah di bahagian kita kutip zakat ni. Kita nak kempen pun kita tak berani. Orang tengah susah, macam mana kita nak seru orang berzakat Tetapi apa yang berlaku ialah kita tengok trend zakat tu dia tidak menurun pada tahun tersebut, dan di penghujung tahun tu kita tengok ada peningkatan. Bila kita pergi detail ke bawah, kita tengok siapa dia yang menyebabkan naiknya bilangan pembayar zakat apa semua ni. Golongan muda. Golongan muda. Ini kisah benar ni yang dalam rekod kita. Jadi golongan muda, kita pun pelik kenapa jadi begitu sedangkan kita tengok orang muda pun susah juga pada masa tu. Tapi Alhamdulillah Allah bukakan pintu rezeki. Ada golongan muda yang dapat idea, dapat jalan untuk meningkatkan pendapatan. Itulah mula kalau kita tengok berkembangnya GrabFood apa ni kan, punya rider ni kan. Itu antaralah. Kita buka, bila kita semak ni memang mereka ni lah. Dan kalau kita pergi lagi detail, mereka tu belum cukup haul pun, tapi mereka berzakat. Jadi apa maksudnya di situ? Di situ adalah maknanya orang muda ni jiwa dia mestilah siapa-siapa ni dia ada jiwa nak buat kebaikan. Kan? Jiwa tu ada. Cuma cara orang muda lah. Kan? Mungkin kalau kita tak boleh expect orang macam pakai macam saya ni nak buat baik kan. Jadi macam Syuib mencairi lah. Tapi buat baik dapat pahala. Kan? Jadi memang ada golongan yang nak tahu tentang zakat ni. Jadi saya boleh share di sini untuk membolehkan seseorang itu bayar zakat. Kalau kita bercakap tentang zakat pendapatan ni, dia ada perkiraan dia. Jumlahkan semua pendapatan dia, ditolakkan dengan perbelanjaan yang kita namakan hadul kifayah. Ini had yang membolehkan seorang keluar zakat. Jadi hadul kifayah ni termasuk dalam itu ialah belanja makan dia, belanja tempat tinggal dia, kenderaan dia, kesihatan, semua masuk situ. Jadi benda ni dah dikira, dibuat kajian. Pada masa ini hadul kifayah ni untuk setahun adalah 14,400. Maknanya apa? Kalau orang yang berpendapatan katalah 20,000 setahun, tolak dengan 14,400 tadi, dia berbaki 6,600.
6,600 ni tak cukup. 400 tadi tu termasuk dengan komitmen rumah dia ke? Betul lah, tempat tinggal tapi dia ada perkiraan lah. Kalau misalnya dia ambil loan rumah itu tidaklah, dia hanya keperluan. Kalau dia menyewa rumah, dia bujang berapa, itu kiraan tu lah. Itu ada kajian kita buat sebenarnya. Jadi dalam 14,400 yang kita namakan hadrul kifayah tu, adalah semua tadi. Tempat tinggal, mana rumah lah, kemudian makan minum, pakaian, kesihatan, transport dia semua ada. Kira tu saya tertarik yang 6,000 baki tadi tu kan. Kan betul melayakkan seseorang tu bayar zakat, mestilah baki tu 25,000. Betul. Katalah memang kita dapat perkiraan tinggal memang betul-betul 6,000. 6,000. Adakah dia wajib? Kalau katalah tak wajib, so dia nak juga bayar. Okey. Ya. Yang pertamanya, kalau dia nak bayar tu, bayar atas perkara yang tidak wajib bagi dia. Dia boleh lah. Itu yang kita pergi kepada, itu ada cantiknya Islam ni, dia atur selepas yang wajib tu ada pula perkara-perkara yang sunat kan. Yang semua ni dapat pahala. Hatta kita sedekah orang duduk tepi tiang pun dapat pahala. Tapi kalau kita bersedekah, kita infak, dia habis setakat tu sajalah. Maksudnya kalau kita beri dia makan habis. Kita dapat pahala sekali je lah. Tapi ada satu lagi di sana adalah yang disebut sebagai wakaf. Wakaf ni lah sedekah jariah yang berpanjangan, yang berkekalan sampai ke akhirat. Jadi sebab tu dalam berwakaf tu, wakaf tu kena kepada benda-benda yang kekal. Itu yang pahala tu berpanjangan. Jadi di sini kita di Pahang ni khususnya beri lagi satu platform ataupun jalan lah. Orang ni tak wajib zakat, tapi dia boleh berwakaf yang pahalanya berkekalan sehingga ke akhirat. Itu satu perkara yang saya nak share sangat di sini. Itu yang kes pahala berpanjangan tadi Tetapi ada yang kedua di samping wakaf ni, dia menariknya ialah kita boleh berwakaf ni untuk diri kita. Kita boleh berwakaf untuk orang yang kita sayangi, pasangan kita lah, suami, isteri ke, atau ayah kita yang masih hidup. Kita sayang dia masih hidup lagi, kita dah wakafkan kepada dia. Wakafkan untuk dia. Tapi yang paling utama ialah kita boleh lagi berwakaf, pahalanya sampai kepada arwah-arwah kesayangan kita, mak kita, ayah kita kan. Dan amount dia kecil saja. Jadi jangan banyak orang faham bila kita pergi keluar ni, orang kita nak wakaf ni orang kaya je, orang ada harta tanah banyak apa. Tidak. Sekarang ni serendah, itu kita punya motor sekarang, berwakaflah serendah RM5. Maknanya RM5 tu pun dah sah wakaf dia. Kita kumpul banyak-banyak dalam tabung wakaf ni, kita jadikan benda yang kekal. Bina masjid. Faham. Maksudnya dia tak layak, tapi serendah RM5 pun dah boleh berwakaf kan. Maksudnya ilmu baru yang kita dapat, Syuib, kalau tak mampu, tak wajib untuk bayar zakat, kita boleh berwakaf dengan harga RM5 je, Datuk kan? Ya. Itu paling rendah lah. Tapi tak kisah kalau korang nak berwakaf RM10 ke, RM20 ke, RM50 ke, korang bolehlah wakaf di mana-mana pusat zakat. Dan kalau korang ada dekat Temeloh ke, Cameron Highland ke, berwakaflah di pusat zakat daerah masing-masing. Tadi ada cerita pasal orang muda ni dah terbuka minda kan. Jadi nak tanya, pusat zakat sendiri ada tak buat program jumpa masyarakat? Sebab yelah, tak semua orang yang terbuka minda, kadang ada yang jenis still tak nak bayar. Ada ke program-program macam tu? Ya, betul. Betul sangat Sir Syaim Kita, macam saya pengalaman dah 27 tahun, hampir 30 tahun buat kerja kempen zakat ni. Memang kadang-kadang orang nampak kita, ini tak ada kerja lain lah, dia kata nak kutip duit kita ni kan. Jadi ada masyarakat yang bersikap menjauhi lah, sebab dia tahu ini tak ada kerja lain lah, dia kata nak ambil duit orang ni. Kita tak blame masyarakat sebab zakat tu sendiri dah membawa konotasinya mengeluarkan duit kan. Tetapi kita pun dah mengubah ataupun menambah strategi lah, bahawa kita perlu dekati masyarakat ni yang pelbagai golongan, bersesuaian dengan dia. Kita kena hampiri mereka supaya kita nak sampaikan mesej
Kalau macam tadi saya tengok bila dia dapat berita orang susah dapat bantuan, itu menimbulkan kesedaran bagi dia kan. Jadi apa yang kita di Pusat Zakat buat sekarang ni, kita memakai istilah kita nak memasyarakatkan Pusat Zakat. Jadi macam-macam aktiviti lah, aktiviti orang muda pun ada insya-Allah ya. Jadi orang perempuan muslimat, aktiviti kesihatan, adalah kumpulan-kumpulan orang perempuan sendiri. Jadi kita akan pergi ikut tu, ada program My Kampung, kita pergi masuk kampung ke Felda, kita bersukan dengan mereka apa semua kan, untuk nak gambarkan bahawa Pusat Zakat ni kita nak betulkan setengah persepsi yang silap tu, ialah dia ingat kita nak ambil duit dia. Sebenarnya kalau kita fikir betul-betul, kita nak menyediakan kemudahan untuk dia melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia. Kalau orang boleh nampak macam tu. Jadi kita memang alu-alukan lah kalau ada orang muda berhasrat nak mendampingi kita. Macam kita ada perancangan untuk tahun 2024 ni, kita nak buat sama ada fun run atau fun walk, ya, benda-benda macam tu untuk bersama dengan masyarakat. Maksudnya nak mengubah balik stigma pemikiran masyarakat. Betul sangat. Okey, satu lagi kan. Yelah, ni dah zaman moden. Ramai yang ada duit, dia nak main saham. Okey, saham contohnya ASB kan. Contoh ASB. ASB ada dua jenis. Satu jenis pakai duit kita sendiri, satu lagi kita pinjam. Okey, contoh macam kita pinjam dengan bank singa kan. So kita pinjam dengan dia, lepas tu bayar zakat. Contoh kita pinjam tu amount dia ada RM50,000. Duit tu kita tak dapat. Duit tu kita terus hantar ke ASB. So adakah amount RM50,000 yang tersimpan tu kita kena bayar zakat? Tak, dia macam ni, bila saham ni betul. Saham ni dia banyak. Ada saham macam ASB tu yang dia pegang sebagai simpanan dia, yang itu dia memang kena zakat atas nilai saham tu lah. Tetapi kalau dia pinjam, sebenarnya atas dividen tu saja. Dividen tu pun kena tunggu setahun pula selepas tu. Ada satu lagi yang Saudara Syed tak sebut tadi, dia buat trading saham. Dia pergi ke bursa saham, dia trading lah, dia masuk, dia jual dan sebagainya. So yang itu kaedah pengiraan dia lain sikit, iaitu tunggu di hujung haul tu, tengok berapa yang dia ada dalam pegangan saham daripada masa tu, nilai. So maksudnya zakat saham pun ada kiraan zakat khas dia. Ya, betul. Betul. Tapi ada satu lagi yang Datuk kata. Okey, katalah kita ambil RM50,000 saham tu dengan mana-mana bank. Dividen dia katalah RM1,000. Tapi yang Datuk kata tadi tu selepas setahun. Adakah dalam masa setahun pertama dia buat ASB dengan bank tu tak perlu bayar zakat? Betul. Maksudnya perkiraan tu dia pada tahun kedua. Pada tahun kedua, 1,000 tu dia masuklah dengan pendapatan yang lain sehingga mencapai balik kepada nisab tadi. Ingat nisab 25,000 tadi? Kalau tak cukup 25,000 tu masih tak kena zakat. Okey, katalah RM50,000 pinjaman, dividen untuk tahun pertama tu RM1,000. Bila dah masuk tahun kedua, dia akan berganda. Jadi perkiraan zakat tu, bayaran tu macam mana? Macam mana? Dia jadi RM1,000 balik tahun kedua ke, ataupun tahun pertama campur dengan tahun kedua jadi RM2,000? Perkiraan atas RM2,000. Betul. Atas RM2,000 dan yang RM2,000 bermula RM2,000 tu tengok pula setahun selepas pada tu. Dia kena cukup pula haul dia, ingat kita ada dua benda tadi Satu nisab dia RM25,000, lepas tu haul dia tempoh setahun. Kalau dia bertokoklah setiap tahun RM1,000, 25 tahun nak mencapai cukup RM25,000 kan. Jadi tak kenalah sepanjang tu. Selagi sebelum loan dia tu habis. Bila loan dia habis, maknanya saham tadi dah jadi milik dia, itu lain pula. Yang RM50,000 tu pula dia kena kira setahun lepas tu kena zakat atas itu. Eri banyak sangat soalan tanya macam rancak je. Sabar je, sabar. Okey, tak apalah. Macam ni, kita rehat kejap, minum-minum dulu kejap. Jadi kita sambung boleh? Okey, alright. Yang mana duduk sini, korang stay tune kejap. Sekejap lagi kita sambung semula, okey? Bayar zakat dapat cenderas hati? Bayar zakat dapat mata ganjaran? Assalamualaikum kepada semua pembayar zakat dan yang akan bayar zakat. Dengar betul-betul ya. Kini, setiap orang yang membayar zakat, sama ada di kaunter, bayar melalui potongan gaji atau bayar secara online, akan mendapat mata ganjaran. Mata ganjaran ini kami namakan Z-Point. Z-Point ini akan diperolehi apabila kita membuat bayaran zakat. Dan
Z-Point juga akan diperolehi dengan menyertai mana-mana program yang dianjurkan oleh Pusat Kutipan Zakat Pahang. Z-Point ni akan terkumpul, tak ada tamat tempoh atau tiada expiry date, sehinggalah kita melakukan penebusan. Macam mana nak tahu berapa Z-Point yang kita ada dan macam mana nak tebus? Nak tahu macam mana? Mai sini. Mailah rapat-rapat. Mula-mula ambil handphone. Pergi ke easy.my. Terus daftar masuk, orang khabar, log in. Kalau belum ada ID, tekan daftar pengguna baru. Lepas tu, log in. Kedua, semak Z-Point terkumpul kat sini. Seterusnya, tekan sini untuk mengetahui cara-cara nak tebus. Mudah ngak weh. Yang paling syoknya kami nak bagi tahu, Z-Point ni boleh digunakan untuk pertama, tebus voucher-voucher diskaun dan boleh guna voucher tersebut di kedai-kedai yang tersenarai di sini. Kedua, boleh guna Z-Point ini untuk berwakaf. Best kan? Untuk dapatkan perkara-perkara yang best ni, yang penting, log in di easy.my. Dan yang paling penting, bayarlah zakat. Mau rapat-rapat dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang dan dapatkan mata ganjaran Z-Point. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum. Alright, kita kembali lagi. Sebenarnya banyak lagi nak tanya ni kan. Dia rasa macam tak cukup lah kan. Segmen ni macam kena buat episod 2, 3, 4 lagi lah. Dengan zakat je orang kita buat. Nanti kita tengok cara. Kan? Ya betul. Sebab sekarang ni pun zaman moden ni kita mudah sangat nak jana duit. Betul. Sekarang waktu-waktu sekarang pun kita main live pun boleh dapat duit. Betul. Kita banyak sekarang buat bisnes affiliate semua mudah. Tengah rancak ke sekarang ni dekat dalam live? 11,000 sehari ke? 11,000 sehari geng. Mana nak dapat kan? Tapi kan rasa macam kita persoalan ni banyak lah. Apa kata dia, orang kata apa ni, tak sah lah kalau sebagai orang Pahang ni kita tak main teka perkataan dulu. Datuk dah ready ke kalau kita orang tanya ni beberapa perkataan dalam logat Pahang? InsyaAllah. Orang kata nak tahulah maksud bahasa standard, bahasa KL lah orang kata. KL orang kata kan, lidah berbelit-belit. Jadi Syuib apa? Kita Datuk okey? Boleh. Dia macam Boleh. rasa macam payah ni, macam kita tak pernah dengar lah ayat tu Datuk. Ada? Kita cuba bagi basic tu. Kita bagi basic tu. doang. Jalan lah je bagi. Ingat kan nak bagi basic lah. Koi lah kan. Dia ampuh Datuk. Ampuh kalau kita kita masuk dalam sungai kan, kalau kita orang tinggi tak ampuh lah, tapi kalau bawa anak kita ampuh, maknanya tenggelam anak kita. Maksudnya janganlah bagi anak main kat sungai tu. Keluar dah. Hantu melur dah kau ikan mati. Cuy, ada lagi ayat? Boleh lah kita bagi kat dia kalau macam dia ada dua situasi lah kan tiba kan anak tak pergi sekolah, lepas tu tiba Malas ke macam mana? bukan, dia cerita kat mak dia dedor je. Dia Badan dedor. dedor. Jadi dedor tahu apa dah tak? Dia cengkelat lah tu. Itu dia. Dia saja-saja buat dedor lah. Dia macam suang-suang gitu lah. Jadi saja dia kelak lah tu, dia tak nak sekolah tu. Tak boleh pasal. Ogik lah tu, ogik. Ogik ni dia berkaitan dengan saya rasa. Ada kaitan juga? Ada. Aduh. Dia bila berjalan tu ogik dah kata kan. Pada orang tua tu dia. Betul tak? Dia bergoyang dah pada jalan. Tak tahu apa, tak kuat dah. Jaga-jaga man, ogik kan kursi tu. Okey lah, kita bergelak-gelak. Tapi rasa macam tanya lagi pasal zakat ni gua ada ni. Ada berapa soalan lagi nak tanya? Saya ada sebenarnya. Macam berat saya ada sebenarnya, macam berat sangat ni. Berat-berat ni biasa jadi tak nak bayar zakat ni. Ginilah, dalam satu situasi ni, katalah dia ni sebagai seorang penjawat awam. Dia dah boleh keluarkan semua KWSP dia. Katalah kalau ikutkan, tak silap saya perkiraan dia 2.5 Datuk perkiraan dia.
katalah dia punya KWSP boleh keluar tu 80,000. Kalau 2.5 dalam 2,000 lah kan. Ya betul. Tapi bila hari kejadian tu dia dah ready dah ni kononnya 2,000 tu. Hari kejadian tu buat hilang 500. Orang kata lupa lah 500 ni, tak tahu letak kat mana kan. Okey. Boleh tak saya nak bayar 1,500 ni? Tapi dia tak cukup 500 ni. Macam mana keadaan dia tu? Dia ginilah benda ni sebab ini dia main dengan hukum. Apa yang wajib ke atas 8,000 tadi, kita kata RM2,000 kan. 80,000 tadi RM2,000, itu yang wajib dia. Tapi pada hari kejadian tu dia hanya dalam poket dia ada 1,500 je. 500 ni sama ada tiba ada keperluan mengejutkan apa semua. Jadi saranan kita bayar dulu 1,500 tu, tapi itu masih belum menyelesaikan kewajipan zakat dia tadi. Dia tangguhlah mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, dia tampung balik yang tu. Jadi sehingga selesai 2,000 tadi sebenarnya belum sah lagi lah zakat dia tu. Okey, itu tak boleh orang ditangguh. kata sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Katalah setahun, 2 tahun Datuk. Maknanya baki 500 tu dia ada macam orang kata apa tu? Interest ke macam mana? okey. Ke dia kekal 500 Ya, tu? kadang ni boleh berlaku. Kadang tu lupa betul. Kan bukan kita tak mampu, lupa betul. Dah makan pada haul lain dah. Jadi bila masuk haul lain tu, maknanya dah ada perkiraan yang lain-lain. So yang itu kita kena qada lah. Dan qada ni satu perkara lah dalam bab zakat ni, tak ada denda. Kalau dia tadi nak qada 500 lah, walaupun 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jadi contohlah kalau macam orang tu dia keinsafan dia pada tahun kelima. So maksudnya contoh kalau amount yang kena bayar tu setiap tahun, contohlah dia setiap tahun kena bayar 3,000. Jadi maksudnya kalau pada tahun kelima dia baru insaf tu 3,000 tu tak ada rate lah. Tak ada kadar tambahan. Dia baru insaf ya. Baru sedar diri kau. Dah betul, kadang-kadang dia terperasan kan duit tu simpan, orang tak kisah benda tu. Tiba-tiba sudah ada tersimpan di mana lah misalnya katakan. Mungkin berlaku macam tu. Tapi dah 5 tahun dah tu. Kan. So soalan seterusnya lah, dekat Pahang, sebesar-besar Pahang ni boleh dapat tak anggaran berapa orang pembayar zakat dan berapa orang penerima zakat? Okey. Jadi kita di Pahang ni kita ada lebih kurang 1.4 juta penduduk dengan lebih kurang 1 juta lebih sikit orang Islam. Tapi itu maknanya dari segi bilangan termasuklah kecil besar, tua muda, ada yang mampu bekerja, ada yang tak mampu bekerja. Tapi yang kita kata yang produktif lah, yang apa ni, mungkin duduk dalam sekitar 400,000. Okey. Dan bila kita bandingkan dengan pembayar zakat kita, tahun lepas kita ada lebih kurang 99,800, hampir 100,000. Jadi itulah pembayar zakat harta kita. Tapi sebaliknya, orang yang menerima zakat ni terdiri daripada tadilah pelajar-pelajar, orang miskin yang mendapat bantuan bulanan, sara hidup, ada bantuan one off tahun sekali, orang sakit dan sebagainya semua. Bilangan dia mencecah 130,000 orang. Jadi maksudnya orang yang menerima ni lebih ramai daripada orang yang mengeluarkan zakat. Memang zakat memang memerlukanlah. Jadi seandainya orang-orang yang yelah Pahang ni besar, jadi mesti ramai orang-orang yang mampu. So memang dia orang wajib lah, sebab ramai sangat memerlukan kan. Ya, betul. Itulah satu perkara yang kita orang kata orang nak promote kongsi rezeki lah macam-macam kan. Tapi itulah benda yang sebenarnya, jangan kita duk fikir kita bersedekah, kita apa semua, kita kena check lah macam yang saudara Eri cakap tadi. Kita kena check, kita kena kira. Biar kita puas hati betul. Kira-kira tak cukup, okey lah kan. Jangan kita tak kira berapa apa ni yang sepatutnya ataupun yang wajib bagi kita. Dan cara sangat mudah sekarang ni, sebab kita dah sediakan portal kita. Siapa-siapa tengok untuk kira zakat ni, masuklah dalam laman web kita zakatpahang.my. Di situ cara sangat mudah untuk kita masuk je. Kalau orang ada ternak kambing, kita pergi je cara pengiraan zakat kambing berapa, letak je berapa bilangan, terus dia boleh beri berapa yang patut dikeluarkan zakat. Kalau lembu kan berapa ekor, jantan ke betina ke, macam itu. Mudah sekarang. Maksudnya seiring perkembangan teknologi tu makin mudah lah orang kan. Satu lagi, tadi ada cerita pasal cukai LHDN. So kita kena bayar cukai LHDN.
yang jenis bayar cukai LHDN ni, adakah diorang terlepas daripada bayar zakat ataupun memang kena bayar zakat juga? Tidak, dia terbalik sebenarnya. Katalah dia kena cukai, dalam masa yang sama dia bayar zakat. Jadi zakat ni dia boleh menghapuskan cukai tu. Contohlah ya, kita kena cukai 1,000 misalnya kata. Kita bayar zakat dengan semua jenis zakat ni, kita bayar 1,200 misalnya kata. Jadi yang cukai tu boleh abaikan. Zakat ni diterima sebagai, dia kata, rebate, boleh rebate cukai. Jadi itulah itu. Seelok, kalau gitu gayanya, seeloknya pergi ke zakat lah kan, daripada betul lah, sebab kita dah jelas kan, macam saya sebut tadi, yang berhak menerima tu ada 8 golongan. Dan tadi pun saya dah bentangkan statistiknya macam mana sampai 100,000 orang lebih yang dapat manfaat daripada zakat. Jadi sepatutnya kita sama-sama beri tumpuan kepada zakat. Ni aku nak cerita sikit lah daripada sepanjang kita borak ni. Benda point yang paling aku minat sekali adalah bil zakat. Betul. Sebab benda yang paling aku suka adalah free marketing tu sendiri. Jadi kalau macam kau, apa yang kau suka sangat dalam sesi kali ni? Aku rasa kalau untuk yang zakat sekarang ni, input tu untuk budak-budak muda tu sendiri, jangan pernah rasa rugi untuk bayar zakat. Dan kalau korang nak tahu maklumat yang lagi detail tentang zakat tu sendiri, korang boleh pergi dekat zakatpahang.my dan juga wakafpahang.my. Jadi kita nak tahu jugalah kan harapan Datuk sendiri untuk zakat ni. Okey, bagi saya sebagai orang lama dengan zakat, macam saya sebut daripada awal tadi, apa yang paling gembira hari ni, kalau saudara Syuib kata dia suka dengan bil zakat, saya pula yang saya paling gembira ialah apabila anak muda nak bicara tentang zakat. Sebab inilah golongan yang akan mengambil alih tempat orang lama nanti. Orang yang akan menggalas tanggungjawab untuk umat Islam. Jadi itu yang paling saya suka. Dan kalaulah ada ruang-ruang macam ni, sharing-sharing macam ni, kita memang sangat mengalu-alukan. Ada banyak lagi perkara yang boleh kita share bersama lah. So saya rasa mungkin kalau agaknya penghujung ni kita boleh kata, kalau kita kata apa, hashtag anak muda faham zakat, anak muda suka berwakaf. Alhamdulillah. Jadi anak muda faham zakat, hashtag tu jangan lupa, okey? Dan anak muda suka wakaf. Betul. Itu saja untuk sesi kali ni. Eri boleh teruskan? Okay guys, jangan lupa kalau korang nak topik-topik, tajuk-tajuk yang lagi menarik, yang lagi hype, dekat mana, semestinya korang boleh komen dekat bawah-bawah ni. Dan jangan lupa untuk saksikan kami, bukan Eri dengan Syuib je ada, kita ada lagi host-host lain untuk episod-episod akan datang. Stay tune dengan Titi Pahang Show, Titi Pahang Talk Show Channel. Ni tak ada cue pula. Macam mana tadi feel lah. Cepatlah kata mata tak nampak ngantuk kan hari ni? Okey, ngam. Okey. Elok saya ada ke atau saya? Ada. Ada sekejap sebab nak buat kita tutup rap dah. Okey. Okey. Kita dah panjang lebar cerita. Sabar kejap. Oh, terkejut dah. Terkejut dah. Sebab sebenarnya kan, aku rasa macam nak nyanyi lah. Nak nyanyi? Oh ya. Yeah. Sebelum kita akhirkan kita punya segmen ni hari ni, kita nak ucapkan happy belated birthday Datuk. Happy birthday. Okay, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Jadi guys, itu je lah untuk kali ni. Topik yang lagi best, yang lagi menarik, korang boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk episod-episod akan datang, bukan Eri dan Syuib je ada, kita ramai lagi host-host yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Itu semestinya hanya di Titi Pahang Show, Titi Pahang Talk Show Channel.